Saya nak buka pada sesi soal jawab dan kemudian kita akan tutup, insya-Allah. Kita ceramah sikit-sikit dah ha. Tuan-tuan lagi apa? Lau ke apa? Ada soalan? Salam. Sila. Wahabi dengan bid'ah ni kau benar Ustaz? Wahabi kau benar bid'ah? Pertama, kita jangan ikut Wahabi, tapi kita ikut Nabi. Jangan ikut semua. Cuma bila ditanya benda ni main mana, benda ni asalnya orang berkelahi. Perkataan Wahabi dirujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ni dia di Saudi lah. Sebelum daripada Bani Saud ni, jadi lagi di Hijaz. Dia ni keturunan Bani Tamimi. Dia mengepalai satu gerakan untuk membuang khurafat di Hijaz. Dulu ada orang banyak nazak sana sini, dia buang. Gerakan dia itu ada pro and con, ada pro dan kontra. Ramai juga orang puji gerakan dia, seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ramai orang puji gerakan dia. Tapi pada zaman dia sedikit menghadapi krisis politik. Kerana kerajaan ketika Turki masih hidup, Turki masih hidup, lemah, dan Turki juga ada saingan orang bukan Islam dan seumpamanya, dah lemah. Banyak negeri-negeri mula keluar daripada Turki. Libya mula keluar daripada Turki, Jordan keluar. Muhammad bin Abdul Wahhab juga, dia macam tidak patuh kepada Turki. Maka dalam usaha Turki kempen nak lawan Hijaz, dia timbulkan isu Wahabi. Kerana Turki Sufi, dan ini adalah isu Wahabi. Kemudian isu tu dibawa oleh Inggeris. Dan panjang ceritanya. Di tanah Melayu sebenarnya Wahabi tak kuat. Maksudnya pengaruh Muhammad Abdul Wahhab itu tak ada. Tapi yang ada ialah pengaruh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ialah gerakan pembaharuan di Mesir, Al-Azhar. Tuan-tuan tengok dulu Hamka, tuan-tuan tengok Syekh Al-Hadi, tuan-tuan tengok nama, baca tokoh-tokoh pembaharuan dulu yang orang dulu sebut sebagai kaum muda. Mereka itu dituduh sebagai Wahabi, sebenarnya mereka tak ada kaitan dengan Wahabi. Kerana Wahabi di Hijaz, yang mereka ambil ni ialah daripada Al-Manar. Al-Manar daripada Mesir. Demikian gerakan Muhammadiyah di Indonesia, dia juga bukan ambil daripada Wahabi, dia ambil daripada Al-Manar, daripada Mesir. Tapi mereka dituduh ketika itu. Akhirnya Wahabi ni dia jadi satu tuduhan kepada siapa saja yang tak serupa orang tua-tua lama. Tak serupa je Wahabi. Kita tanya Wahabi apa? Wahabi. Dia pun tak tahu. Sebab apa? Senang nak tuduh. Padahal kawan yang kena tuduh pun tak tahu Wahabi apa dia. Yang menuduh pun tak tahu, yang kena tuduh pun tak tahu. Dia kata, pasal apa hampa nak semayang, nak cah aku? Hang tak mau bayar, hang Wahabi. Tak pasal-pasal. Padahal orang yang tak benarkan ambil upah duk semayang apa semua ni bukan Wahabi. Banyak dalam kitab mazhab Syafi'i, dalam kitab baca macam kata. Tapi Wahabi ni jadi buah mulut, sedap nak kata ke orang. Macam kita tak tahu, bomo kan, dia tak tahu apa. Dia sains tak belajar, dia biologi tak belajar, perubatan tak belajar. Pegang orang sakit perut, hantu raya. Senang salah. Senang hantu raya. Kadang-kadang kau hantu makan angin kembung. Dan hantu raya, kita pun tak tahu. Dia kata hantu raya, main musim raya ke besar macam jalan raya, kita pun tak tahu. Hantu raya, kita tanya hantu raya besar duduk di pokok mana? Dah mana kita nak nampak? Aku nampak, dia pun tak nampak. Kalau sungguh hantu raya ada hantu raya pun pening, dia pun kena tuduh, dia tak terlibat. Macam itulah orang Melayu dengan perkataan Wahabi. Kemudian dipelopori oleh sebahagian golongan agama yang bersaing. Bila mereka nak buat apa? Mereka nak buat duit. Mereka tengok boleh ayak ni RM1, mereka nak jampi jual pergi RM20 ke apa. Ada kaki pula duk komplain. Bisnes kawan ganggu. Wahabi. Dia bubuh sepatah hak komplain aku Wahabi. So senang buah ni. So Wahabi ni kira buah belah nak tuduh orang. Ada orang Wahabi sungguh, saya tak nafi ada. Tapi saya tak nampak sangat di Malaysia ni orang terlibat. Di barat perkataan Wahabi merujuk kepada teroris.
merujuk kepada golongan yang cuba nak buat Islamic State, negara Islam. Sepatutnya puak-puak yang kata kita nak tegak negara Islam pada barat, yang tu Wahabi. Orang Melayu Wahabi ialah geng-geng yang tak mau kenduri arwah. Itu Wahabi. Padahal dalam kitab mazhab lama, dalam kitab Syekh Dr. Fatani pun tak bagi. Adapun apa yang diadatkan kepada kebanyakan manusia dengan mengadakan makanan sebelum ataupun selepas daripada ditanam ia akan mayak adalah bid'ah yang dibenci ia oleh agama. Syekh Dr. Fatani kata. Tak ada pula orang kata dia Wahabi.